Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairun Amnisha binti Abdul Hafiz, nombor matrik S64251. Pembentangan saya bertajuk Peningkatan Kes Rasuah dalam kalangan penguat kuasa kerajaan di Malaysia. Pengenalan. Isu yang menjadi pilihan saya bagi laporan ini adalah isu rasuah dalam kalangan penjawat awam. Ahli sejarah mendapati bahawa amalan rasuah ini berlaku serentak dengan kewujudan dalam sistem pemerintahan dan politik. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia atau SPRM mendefinisikan rasuah adalah merupakan penerimaan atau pemberian rasuah sebagai upah atau dorongan kepada seseorang individu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan. Perkataan rasuah ini berasal daripada perkataan Arab iaitu rasha yang bermaksud tali yang diikat pada timba bagi mengambil air dari perigi. Jika dikaitkan dengan rasuah, ianya memberi makna cara yang digunakan oleh seseorang untuk mencapai matlamatnya. Seterusnya adalah bagi analisis isu dan perbincangan. Berikut adalah merupakan graf bagi data yang telah berjaya saya perolehi tentang punca berlakunya rasuah. Seterusnya adalah graf bagi kesan daripada rasuah. Berikut adalah merupakan punca-punca berlakunya rasuah dalam kalangan penjawat awam. Yang pertama adalah sikap mementingkan diri sendiri. Ini adalah merupakan salah satu faktor yang mendorong kepada berlakunya rasuah. Ianya berlaku apabila seseorang lebih memilih untuk melakukan kerja yang ditawarkan oleh pihak yang menawarkan nilai yang tinggi daripada melakukan kerja yang utama mengikut undang-undang kerja mereka. Punca yang kedua adalah sikap mengabaikan nilai dan tuntutan agama. Hal ini kerana kurangnya penghayatan nilai agama seperti kurang memahami dan menghayati konsep dosa dan pahala dalam pekerjaan telah mendorong seseorang penjawat awam untuk menerima rasuah tanpa memikirkan kesan buruknya di akhirat kelak. Punca yang ketiga adalah sikap inginkan hidup mewah melebihi kemampuan. Ramai yang telah mengambil pendekatan yang mudah meskipun salah hanya untuk mendapatkan kemewahan dan kekayaan harta benda. Oleh itu, menerima rasuah adalah merupakan cara yang mudah untuk memperolehi wang yang lebih banyak dari gaji biasa mereka. Punca yang keempat pula adalah apabila sikap tamak menguasai diri. Rasuah yang berpunca daripada sikap tamak ini biasanya berlaku apabila seseorang yang menginginkan sesuatu jawatan menjadi milik mereka meskipun mereka tidak layak. Oleh itu, mereka akan menggunakan wang yang mereka miliki untuk merasuah seseorang bagi mendapatkan kuasa dan jawatan yang mereka inginkan. Punca yang terakhir adalah karenah birokrasi. Peraturan birokrasi yang ditetapkan ini menyebabkan seseorang perlu mengikuti pelbagai peraturan dan perlu melalui pelbagai peringkat yang ditetapkan untuk berurusan di pejabat kerajaan sehingga banyak membuang waktu mereka. Oleh itu, ada segelintir masyarakat yang memilih untuk memberi suapan agar urusan mereka dilakukan dengan cepat tanpa perlu melalui pelbagai peringkat birokrasi tersebut. Seterusnya adalah kesan rasuah dalam kalangan penjawat awam. Kesan yang pertama adalah menjejaskan ekonomi negara. Aktiviti rasuah ini telah menyebabkan merosotnya ekonomi kerana hilangnya hasil negara, hancurnya pentadbiran dan menyebabkan menurunnya keyakinan oleh para pelabur untuk melabur di negara kita. Pelabur sudah semestinya tidak akan mengambil risiko untuk menjalankan pelaburan di negara yang memiliki kadar jenayah rasuah yang tinggi. Kesan yang kedua adalah menghakis kepercayaan dalam masyarakat. Masyarakat telah meletakkan kepercayaan kepada penjawat awam untuk menjalankan tanggungjawab seperti yang telah ditetapkan kerana mereka telah dipilih dan telah melalui pelbagai fasa sebelum diterima menjadi penguatkuasa kerajaan. Namun begitu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penguatkuasa kerajaan ini akan hancur apabila mereka terlibat dengan gejala rasuah seperti penyelewengan, salah guna kuasa dan sebagainya. Kesan yang ketiga adalah nilai integriti penjawat awam akan terjejas. Integriti adalah merupakan nilai yang sangat penting yang perlu ada dalam diri setiap penjawat awam. Oleh itu, nilai integriti ini akan hancur apabila seseorang penjawat awam
terlibat dengan jenayah rasuah. Kesan yang keempat adalah melebarkan jurang perbezaan antara golongan miskin dan kaya. Golongan yang kaya ini akan menggunakan harta yang mereka miliki untuk memberi suapan agar urusan mereka dilakukan dengan segera. Dengan ini, hak golongan miskin akan tertindas dan diabaikan. Manakala kesan yang terakhir adalah kurangnya pematuhan prinsip rule of law. Prinsip ini adalah mengenai memartabatkan nilai integriti tertinggi dan ianya adalah memfokuskan untuk membanteras aktiviti rasuah. Namun begitu, tiada lagi pematuhan prinsip rule of law ini apabila seseorang penjawat awam itu terlibat dengan jenayah rasuah. Akhir sekali adalah cadangan penyelesaian. Terdapat 5 cadangan penyelesaian. Yang pertama adalah mempermudahkan dan memperkemaskan lagi sistem birokrasi dalam perkhidmatan awam. Yang kedua, mengenal pasti teknik yang berkesan bagi mengesan jenayah rasuah dalam organisasi kerajaan. Cadangan yang ketiga adalah mempertingkatkan latihan dan pendidikan berkala mengenai jenayah rasuah. Yang keempat adalah menguatkan lagi undang-undang dan penguatkuasaan. Cadangan yang terakhir adalah menekankan bahayanya rasuah di dalam sistem pendidikan. Kesimpulannya, amalan rasuah ini haruslah dihapuskan kerana ianya hanya memberi kesan negatif kepada negara dan masyarakat. Tindakan awal dapat mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku sehingga menyebabkan kemerosotan ekonomi negara. Apabila negara kita bebas daripada jenayah rasuah, insya-Allah negara kita akan lebih maju dan berjaya. Sekian, terima kasih.